Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irwan Muhibin di sini, Aki Show episod yang ke-15. Musim yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam penjagaan, dalam rahmat Allah sentiasa insya-Allah. Hari ini kita bersiaran di waktu dan hari yang berlainan. Mohon maaf kalau kita tak announce di ni, tapi insyaAllah bermula malam ini kita akan bersiaran di hari yang akan diberitahu lah. I think semua hari Ahad kot, insyaAllah. Time macam ni juga, insyaAllah. Alhamdulillah, dan tentunya kita keluarga besar Gisho, kita semua buat keputusan untuk ubah masa siaran ni. Kita nak tengok maklum balas belah macam mana kan, pasal banyak benda yang terlibat dalam penerbitan Akisho ni. So kita pokok pangkalnya kita nak cuba dapatkan impact yang terbaik lah, insyaAllah kan. So mudah-mudahan doakan, insyaAllah kami semua terus dapat melakukan yang terbaik untuk anda semua, untuk diri kami, keluarga dan untuk anda semua, insyaAllah. Alright, so episod yang ke-15 malam ini, insyaAllah Anip akan terus berkongsi tentang in general gaya hidup jaya, insyaAllah kan. Macam minggu-minggu lepas beliau telah kongsikan banyak topik-topik yang menarik, dan minggu ni tak ada bezanya, insyaAllah beliau akan berkongsi tentang apa itu kejayaan, kalau tak salah. Dan Abang Yus pula, beliau akan terus berkongsi macam mana kita nak meneruskan memartabatkan gaya hidup sihat. Bukan senang, this is a challenge kan. Tapi Masya Allah, Abang Yus punya sudut pandang yang dia suka datang daripada sudut ilmu. Sebab kalau kita ada ilmu tu, kita lebih faham, kita lebih kuat untuk melalui cabaran-cabaran yang ada, yang hadir apabila kita nak mencapai objektif gaya hidup sihat tu. So, InsyaAllah itu dan banyak lagi dalam Aki Show episod yang ke-15 malam ini. Kita terus saja bersama dengan Anip. Silakan Anip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi saya dan kawan-kawan Abang Irwan, Abang Yus. InsyaAllah hari ini bersama dalam Aki Show pada waktu yang berbeza, pada pukul 9 malam pula kali ini. Alhamdulillah kita dah episod yang ke-15. Syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana beri kesihatan untuk kita semua bersama-sama dalam sesi live hari ini. Hari ini sedikit berbeza hari ini, di mana saya berlatar belakangkan akuarium, bukan di Aquaria, tapi di rumah je. Alhamdulillah. Sebab hari ini kita ada tampilkan kelainan dari segi kita punya tempat kita live dan waktu kita live pun ada sedikit perbezaan. Jadi kita kena tampilkan kelainan. Dari episod ke episod yang seterusnya ada penambahan, ada penambahbaikan, dan yang paling utama, konten dia akan lagi menarik, insyaAllah. So hari ni apa yang nak saya bincangkan, saya nak kupaskan berkenaan dengan episod kejayaan. So kejayaan actually kita boleh maksudkan dalam pelbagai sudut, pelbagai setiap orang dia punya definisi kejayaan tu adalah berbeza kan. So hari ni saya tak nak cakap seorang lah, saya tak nak berbual seorang-seorang. Pasal saya nak membawa kepada anda semua beberapa orang guest, beberapa orang tetamu untuk bersama-sama dalam live hari ini, insyaAllah. So saya tak nak buang masa lagi lah sebenarnya. Siapa lagi kan kalau dalam live Aki Show ni, siapa lagi kalau bukan saya nak invite saya punya kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang dari dulu lagi,
Dari season pertama lagi saya di Aki Show bersama-sama dengan Abang Irwan dan Abang Yus. Jadi producer minta tampilkan kedua-dua tetamu saya hari ini. InsyaAllah. Assalamualaikum Abang Irwan dan Abang Yus. Hari ini apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. hampir-hampir lupa untuk unmute tadi. Saya risau perkara yang berlaku minggu lepas tu bakal berulang bang. Dia mulut tu macam cakap something tiba-tiba tak keluar kan. Itu ada masalah sindrom mute yang kita Hampir-hampir terlupa tidak nak berjaya. Hampir-hampir bang. So hari ni sebenarnya topik saya berkisar tentang kejayaan bang. Jadi bila sebut kejayaan, pasti setiap orang ada beza lah definisi dia, berbeza dia punya pendapat dan pandangan lah. Okey, dari sudut pandangan saya kan, saya kalau tanya pendapat saya, bila saya sebut kejayaan adalah saya lebih cenderung untuk menggembirakan orang yang disayangi. Gembira dari sudut apa? Dari sudut saya banyak nak membantu ramai orang di sekeliling saya ni, terutamanya orang yang rapat dengan saya, terutamanya keluarga, ibu bapa, keluarga yang paling hampir ni contohnya. Okay, so dari segi saya nak tanya pendapat Abang Yus dululah. Abang Yus mungkin lebih menimba pengalaman yang lebih luas dari segi pengalaman Abang Yus di sektor korporat, dan baru-baru ni Abang Yus terjun ke dalam bidang perniagaan. Jadi kalau ditanyakan kepada Abang Yus, apa sebenarnya definisi kejayaan yang Abang Yus terapkan sehingga hari ini? Kalau mungkin dulu berbeza ya bang, dan sekarang mungkin berbeza. Sebab direction abang dah berubah kan, daripada seorang in corporate dan sekarang in business world pula. Boleh tak Abang Yus ceritakan dan kongsi dengan penonton-penonton di Aki Show hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan tu agak mencabar sebenarnya. Okey, sebenarnya pada saya lah, apa kejayaan itu kita diukur atas dasar objektif yang kita set untuk diri sendiri lah. Okey, apa kejayaan itu boleh jadi kejayaan kecil yang menghala ke arah mendapat kejayaan yang lebih besar, ataupun kalau memang ada big hairy audacious goal memang goal atau martabat yang sangat-sangat besar yang nak di-achievekan. So kalau bila kita dah achieve tu, then kita boleh interpret that as satu kejayaan lah. Jadi pada saya kita tak boleh nak bandingkan juga apa kayu pengukur tu atas diri kita sendiri, sebab kita yang tentukan apa yang kita nak capai. Macam bila apa in the corporate world dulu, kejayaan apa bergantung kepada objektif objektif setiap tahun, performance objektif kita sama ada kita achieve atau tidak target yang telah ditetapkan oleh management. Selalunya itulah yang define whether you're successful or not kan. Tapi apa sektor yang berlainan lainlah pula dia punya interpretation. So sekarang ni bila you dah kerja sendiri, you kena set you punya goal, you punya target sendiri. Jadi setakat mana you nak consider that as a success, itu terpulang pada kayu pengukur diri sendirilah. Tapi apa-apa pun yang penting pada saya lah, kejayaan itu juga harus berlandaskan lunas Islam because itu kita punya kompas. Set objektif macam mana pun, kompas kita adalah Islam, agama kita agama kita. So kena berdasarkan itulah. Baik bang, terima kasih bang atas perkongsian. So kalau ditanya kepada Abang Irwan, so definisi yang Abang Yus bawakan lebih kepada bagaimana kita menyusun kejayaan-kejayaan kecil ini. Kita set dulu kita punya target daripada kecil-kecil kejayaan dan kemudian membawa kepada kejayaan lebih besar. Jadi different interpretation dia panggil bila kita dalam in corporate world, bila kita dalam dunia perniagaan, so it will be different result ataupun cara dan yang berbeza. Jadi kalau ditanya kepada Abang Irwan, mungkin Abang Irwan ada pengalaman tertentu, ada kisah-kisah tertentu tentang story ataupun kejayaan seorang insan yang bernama Abang Irwan Muhyiddin ni sendiri. Jadi macam mana Abang Irwan boleh komen dalam kejayaan ni sendiri? Masya Allah, apa ni mungkin satu benda yang saya boleh
ambil inspirasi daripada jawapan Abang Yus tadi tu, adalah apa-apa pun kita punya definisi kejayaan tu mesti ada apa ni, terkait dengan kompas iman tu lah, kompas Islam. Because ujungnya, kalau secara hakikinya, kita akan tahu sama ada kita betul-betul berjaya atau tidak selepas kita meninggal. Bahasa kasarnya lah. Sebelum itu kita tidak akan tahu. Tapi ada tanda-tanda dia. Orang berjaya kalau ikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ikut kalam Allah Subhanahu wa taala, dia ada apa ni, deskripsi dia. Orang berjaya ni macam mana? Apa yang dia perlu buat, apa tindak tanduk dia macam mana, adab dia macam mana, akhlak dia macam mana, kan? So kalau dengan kayu ukur yang telah diberitahu oleh Allah, Tuhan kita yang menjadikan kita, kita boleh tengoklah sama ada kita bergerak ke arah yang betul atau tidak. Tapi dan dalam masa yang sama, kejayaan ni terkadang dia punya definisi tu, kan? Betul, kita setuju semua. Pertamanya kita kena definisikan kejayaan tu untuk diri kita dulu, berlandaskan sunnatullah lah, maksudnya kejayaan yang kita boleh ukur. Pasal kita dalam dunia asbab, kita ada benda yang boleh dikira, ada benda yang boleh diukur. Kita boleh guna semua tu, dan kita digalakkan untuk guna semua tu pun. Dia punya definisi tadi tu terkadang akan diuji. So kadang-kadang kita awal-awal, dalam awal perjalanan tu, kita dah definisikan macam ni. Tapi dalam tengah perjalanan kita diuji. Allah kan ada ayat dalam Al-Quran tu, Allah akan uji kita dengan lapar, dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Terkadang definisi itu akan terjejas. So kalau kita tak ada keyakinan dalam apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kita tentang apa itu kejayaan, tentang macam mana ciri-ciri orang berjaya, nanti definisi kejayaan tu akan terjejas. So bila definisi terjejas, kita punya tindak tanduk akan terjejas. Bila tindak tanduk terjejas, outcome dia akan terjejas. Betul. Jadi macam mana kita nak pastikan kita punya definisi kejayaan tu selalu berada dalam ruang lingkup yang selamat, ruang lingkup yang betul. Salah satunya, kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang faham. Faham yang definisi itu akan teruji, dan masing-masing pandai untuk menasihati antara satu sama lain. Itu salah satunya. Betul. Saya cukup setuju dengan poin abang yang terakhir tu, di mana kita perlu ada sokongan orang sekeliling kita. Yang ini kita simpulkan dengan orang yang ada di sekeliling kita, iaitu circle kita, iaitu orang-orang yang soleh, orang yang beriman. Di mana bila kita melakukan kesilapan, kita melakukan satu tindak tanduk yang tak betul, yang sekaligus menjejaskan kejayaan kita, akan ada yang tegur. Akan ada yang menegur setiap kesilapan kita, insya-Allah. So begitulah hikmah yang ditunjukkan oleh Allah dalam setiap ujian yang diberi. Untuk kita menempa kejayaan itu, mesti ada sesuatu ujian yang memerlukan kita bersabar, insya-Allah. Jadi terima kasih saya ucap kepada Abang Irwan, kepada Abang Yus kerana bersama saya hari ini dalam segmen dalam segmen saya hari ini. InsyaAllah banyak sekali input yang baik sekali Abang Yus dan Abang Irwan kongsi hari ini. Terima kasih. So insyaAllah sebelum saya menghulurkan ataupun saya terus ke segmen yang seterusnya bersama Abang Yus, so saya boleh simpulkan di sini, dalam setiap apa yang kita impikan, dalam setiap apa yang kita impikan untuk berjaya, itu pasti ada ujian.
yang memerlukan kita bersabar. Dan Abang Irwan tadi ada sebut berkenaan dengan orang yang di sekeliling kita, perlu orang yang kita pilih, orang yang betul supaya kita dapat teguran yang baik, supaya kita dapat bersama mendampingi orang-orang yang soleh, orang yang sentiasa mengingatkan kita kepada jalan yang betul, landasan yang betul. InsyaAllah kita doakan moga-moga kita semua dalam golongan itu, dalam golongan orang yang menjaga segala apa yang kita lakukan setiap hari. Tindak tanduk kita yang akan menentukan siapa kita. So saya boleh simpulkan, saya ada terbaca satu kisah daripada founder kepada Alibaba iaitu tak silap saya lah, Alibaba punya founder, dia ada katakan ada 4 rahsia kejayaan. Saya boleh simpulkan 4 rahsia kejayaan yang dia ikuti sampai sekarang, iaitu yang pertama, dia perlu bijak buat keputusan. Okay, so sebagai seorang usahawan yang berjaya macam beliau, dia perlu bijak buat keputusan. Yang kedua, dia memberi komitmen yang sangat tinggi kepada tindak tanduk dia. So kalau dah buat keputusan, dia perlu beri komitmen yang lebih kepada keputusan yang dibuat itu. Yang ketiga, perlu fokus. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa tindak tanduk yang kita buat, setiap apa perjalanan yang kita pilih, kita perlu fokus. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, perlu ada tindakan. Jadi kelemahan kita sebagai manusia ni, kita pandai merancang, kita pandai menyusun, tapi kita tak pandai nak bertindak. Bukan tak pandai, tapi kita tak konsisten nak bertindak. Jadi insyaAllah bukan senang sebenarnya kita nak ikut panduan-panduan. Banyak sekali tips-tips yang dikongsi oleh orang-orang yang berjaya tu, tapi yang paling susah sekali adalah kita lah nak bertindak ni. Macam mana kita nak ikut satu persatu apa yang telah disarankan oleh mereka. So insyaAllah, terima kasih Abang Irwan, terima kasih Abang Yus atas perkongsian. So sampai di situ saja saya punya segmen hari ini, Gaya Hidup Jaya. InsyaAllah jangan ke mana-mana, Aki Show kejap lagi akan bersama Abang Yus dalam segmen beliau iaitu Gaya Hidup Sihat. Apa yang akan dikongsikan oleh Abang Yus berkenaan dengan visceral fat, tak silap saya. So insyaAllah anda perlu stay dalam live kali ini dan Abang Yus akan cerita. So terima kasih kepada yang share dan komen. Banyak sekali yang komen, Alhamdulillah banyak sekali tontonan. Terima kasih diucapkan. So stay tune bersama Abang Yus kejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Kita bersiaran malam pula minggu ini setelah 14 episod. Kita bersiaran waktu siang hari Rabu. Kita cuba pula malam ni kita buat kelainan. Minggu ni kita bersiaran belah malam pula. Harap-harapnya anda dapat join kita dalam episod ke-15 ini. Apa khabar anda semua sepanjang minggu ini? Semua harapnya semua kerja okey, kesihatan anda juga okey. Mungkin anda boleh kongsikan di ruangan komen ya, apa yang satu perkara yang anda telah lakukan minggu ini ke arah merubah cara hidup anda ke arah yang lebih sihat. InsyaAllah kita sentiasa menggalakkan perubahan positif ke arah sesuatu yang lebih baik untuk diri anda dan juga orang-orang tersayang di sekeliling anda. Dah banyak ya yang kita bincangkan dalam episod-episod lepas berkenaan dengan gaya hidup sihat. Pada minggu lepas kita
berbicara berkenaan dengan clean label. Kalau anda tak saksikan minggu lepas, boleh saksikan di YouTube kami. Clean label ni adalah satu benda yang interesting ya, satu movement yang sangat-sangat interesting. Mungkin asing pada masyarakat Malaysia. Jadi kalau anda nak tahu apa itu clean label, anda boleh saksikan episod minggu lepas. Minggu ini saya nak bercerita pasal visceral fat ataupun lemak visceral. Tak pastilah anda pernah dengar ke tak visceral fat ni. Banyak sangat nama-nama lemak ni macam-macam. Sebenarnya dalam badan kita ni, kalau kita nak kategorikan lemak dalam badan ni, kita boleh kita kategorikan dalam dua bahagian lah. Satu dia panggil subcutaneous fat. Subcutaneous fat ini adalah lemak yang berada di bawah kulit kita. Cuba anda genggam sikit perut anda ke kalau anda boleh genggam lipatan perut tu, maknanya ada subcutaneous fat lah tu, maknanya ada lemak di bawah kulit di perut. Tapi bukan sahaja di perut, di bawah lengan ke, di peha ke, itu adalah lemak yang immediately bawah kulit. Lemak subcutaneous fat ni tak susah untuk kita hilangkan. Kalau kita jaga makan, kita exercise selalu, insyaAllah cepat boleh bakar lemak tu. Tapi lemak yang degil ini, ini adalah kategori yang lagi satu. Lemak yang degil ini namanya visceral fat. Visceral fat ni kita tak boleh nak rasa, kita tak boleh nak feel, sebab visceral fat ni dia berada di dalam cavity di ruangan belakang perut kita. Kalau anda raba sikit perut tu, anda punya abs yang depan tu, lemak tu berada di belakang So lemak ini dia bahaya sebab dia mengelilingi organ-organ dalaman kita, organ seperti hati, liver, pancreas, kita punya intestines. So rongga-rongga di dalam itu dipenuhi dengan lemak visceral ini. Jadi lemak visceral ni tak ada cara kalau kita nak tahu dia banyak ke dia sikit ke, melainkan dengan menggunakan scan. Kalau kita buat MRI scan, baru kita boleh tahu, ataupun DEXA scan. So bukan senang-senang lah kita nak buat scan ni, sebab kadang scan ni mahal, expensive. Jadi tanda-tanda untuk kita nak tahu kalau lemak visceral ni banyak atau tidak, kita tengok secara fizikal ni lah. Kalau perut anda tu lebih, anda dah tak nampak anda punya jari kaki, quite likely maknanya lemak visceral anda juga agak tinggi. Kalau ikut kajian, lemak visceral ni adalah 10% daripada jumlah lemak di dalam badan kita. Sekarang ni dah banyak kan penimbang-penimbang digital yang dah boleh beli di Shopee dan sebagainya, yang boleh calculate bukan sahaja berat badan anda, tapi juga fat percentage. Dan ada juga penimbang digital ni yang akan memberikan anggaran visceral fat. Mungkin tidak begitu tepat, tapi at least anggaran, dia akan bagi scale. So anda visceral fat anda berada di skala yang ini, jadi maknanya anda mungkin kena kurangkan, ataupun visceral fat anda okey, so anda kena maintain sahaja. Alright, so penting untuk kita tahu apa akibatnya kalau visceral fat ni tinggi dalam badan kita. Seperti saya mention tadi, dia berada di dalam cavity abdomen kita, mengelilingi organ-organ dalaman. Jadi kalau lemak visceral ni tinggi, lemak ini sebenarnya adalah sejenis organ. Lemak ini juga berkomunikasi dengan sistem badan kita. So lemak visceral ni dia boleh mengeluarkan toksin dan sebagainya yang boleh mengakibatkan komplikasi-komplikasi penyakit lain, seperti diabetes, penyakit jantung, high blood pressure. Ini semua kita panggil non-communicable disease ataupun NCD. Dalam episod yang lepas saya pernah ada sebut juga pasal NCD ni. Jadi kalau lemak visceral tinggi, so ini juga meninggikan risiko untuk anda mendapat penyakit-penyakit yang ini, seperti yang saya mention tadi. Jadi apa yang boleh anda lakukan untuk mengurangkan lemak visceral ini? Salah satu yang penting, yang utama yang anda boleh lakukan adalah dengan mengurangkan refined carbohydrate. Kurangkan makan refined carbohydrate. Refined carbohydrate ni banyak terdapat dalam makanan-makanan yang diproses, especially kalau dah terlampau banyak diproses, ultra processed food. So banyak refined carbs dalam ini. Contoh-contohnya adalah seperti nasi putih,
ataupun roti putih ya, yang juga banyak mengandungi kandungan gula ya. Semua ini ada refined carbs. So anda kena kurangkan refined carbs ini. Yang kedua, anda kena kurangkan fructose. Okay, fructose adalah sejenis gula. Fructose ini asalnya daripada buah-buahan ya. Fructose ini dalam badan kita dia proses slightly differently. Dia akan diproses di dalam hati kita, dalam liver kita ya. Jadi excess fructose ini terus disimpan sebagai lemak. Jadi because dia dah dekat dengan area dalaman itu, jadi terus disimpan sebagai visceral fat ya. Itu bahayanya. Jadi anda kena kurangkan fructose ini. Jadi bukanlah bermaksudnya anda tak boleh makan buah, boleh. Kita boleh makan buah tapi dalam porsi yang sepatutnya ikut portion yang betul setiap hari. Tapi jangan ambil lebih, because kadang-kadang dalam makanan yang diproses juga banyak mengandungi fructose ya, seperti high fructose corn syrup contohnya. Jadi fructose yang lebih ini boleh contribute towards peningkatan visceral fat. Selain daripada itu, anda kena kurangkan juga trans fat ya, trans fat dan juga processed food. Jadi cuba cari makanan whole food ya. Yang sebaiknya adalah makan masakan yang kita masak sendiri di rumah, berlebihkan sayur-sayuran ya. Semua ini banyak yang telah kita sebut dalam episod-episod lepas juga, contoh-contoh makanan yang bagus untuk anda. Yang pentingnya kita nak mengurangkan excess glucose ya dalam badan kita dan juga excess insulin, because visceral fat ni juga boleh mengakibatkan insulin resistance. Jadi bila insulin resistance itu maknanya badan kita dah tak sensitif ya dengan insulin, dan ini boleh menimbulkan komplikasi yang lain seperti diabetes dan seterusnya, penyakit jantung ya. Okey, antara usaha lain juga yang anda boleh lakukan untuk mengurangkan visceral fat ini adalah dengan melakukan senaman, exercise ya. So diet is one thing, exercise pun penting juga, especially dengan visceral fat ini. Jadi untuk membakar visceral fat ni, anda perlu lakukan senaman yang dipanggil high intensity interval training ya, ataupun kadang-kadang orang panggil HIIT ya, HIIT. Kalau anda buka YouTube tu, banyak sampel HIIT punya exercise yang anda boleh follow ya. So exercise HIIT ni dia cergas, dia sangat cergas ya, because dia agak intense tapi tempoh dia mungkin pendek. Ini adalah lebih berkesan berbanding dengan jika anda hanya lari atas treadmill selama setengah jam atau sejam ya, ataupun hanya jogging sejam sahaja. So ini boleh membakar lemak juga tapi dia tak akan attack visceral fat ni. So visceral fat ni kalau efektif, nak kena buat HIIT. Okay. Selain daripada itu, kena juga kawal stress level anda. Okay. Sebab bila badan kita stres, badan kita akan mengeluarkan sejenis hormon yang dinamakan kortisol. So kortisol ini menghalang pembakaran lemak. Jadi bila kortisol dalam badan kita tinggi, fat burning tu susah kita nak achieve. Kortisol ni bukan saja daripada stres kerja ke apa ke. Kalau tak cukup tidur pun badan kita stres juga. So ini juga mengeluarkan kortisol. Jadi anda kena make sure tidur anda cukup dan juga kawal stres level anda. Ya, so ini adalah penting. Lagi satu yang efektif untuk kurangkan visceral fat ni adalah dengan mengamalkan intermittent fasting ataupun extended fast ya, kena puasa. 3 episod yang lepas-lepas ada 3 episod saya bercerita berkenaan dengan intermittent fasting dan extended fast ini. So ini adalah satu tool ya, ataupun action yang anda boleh lakukan untuk membantu mengurangkan visceral fat. Okey. Saya akan di hujung segmen ini ada 1 minit video yang saya telah sediakan. Kita recap balik ya, 7 langkah yang anda boleh lakukan untuk mengurangkan visceral fat ini. Okey, seharapnya ada takeaway yang anda boleh tahu. Kalau anda tak tahu visceral fat apa sebelum ni, mungkin insyaAllah anda tahu sedikit, dan dengan ilmu yang anda tahu ini, anda boleh melakukan ataupun mengambil tindakan yang sepatutnya ya untuk mengurangkan visceral fat. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Akan bercerita lagi berkenaan dengan perkara-perkara penting yang anda boleh lakukan ke arah merubah cara hidup anda menjadi lebih sihat, insyaAllah. Jumpa lagi.
Alhamdulillah. Terima kasih Hanif, terima kasih Abang Yus dan terima kasih kepada anda semua kerana telah setia bersama-sama dengan kami semua di Aki Show sehingga akhir rancangan. So kalau ada apa-apa apa maklum malas ada komen boleh apa ni tulis di bawah ataupun di message kita di Instagram. Okay? Dan kalau belum follow, bolehlah follow kita orang di Instagram, di Facebook dan juga di YouTube. Boleh tengok semua episod yang lepas daripada musim yang pertama hinggalah ke hari ini. InsyaAllah semua ada di YouTube kami Aki Show. InsyaAllah. Alright. So sekali lagi kami nak umumkan yang waktu siaran dah berubah. InsyaAllah kami akan update di Instagram dan Facebook insyaAllah. Dan mudah-mudahan episod malam ni ada manfaat kepada anda semua insya-Allah. Semoga kita terus bersama-sama dalam usaha kita untuk mencapai untuk memartabatkan gaya hidup positif dan dalam rangka kita juga nak berjaya dan juga sihat insya-Allah. Okey, jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih dari kami semua di keluarga besar Aki Show. Assalamualaikum.